Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita. Jawapan kita akan bincangkan jawapan buku SPS muka surat 108 hingga 112. Baik, kita mulakan dengan perbincangan muka surat 108. Tolong buka buku SPS muka surat 108 dan bersedia dengan pen merah. Baik, eksperimen 8.1, imej sahih dan imej maya. Baik, kita akan buat eksperimen ini nanti bagaimana untuk membandingkan dan membezakan imej sahih dan imej maya. Baik, apakah tujuan eksperimen? Tujuannya adalah untuk membezakan imej sahih, iaitu imej yang nyata, dan imej maya. Jadi bahan yang diperlukan ialah cermin SATA. Okey. Cermin SATA tu maksudnya cermin biasalah. Okey, cermin yang biasa kita gunakan untuk melihat muka. Skrin, kanta cembung, pemegang kanta. Okay, skrin ini kita boleh gunakan kertas putih sahaja. Baik. Kemudian kita susunkan radas seperti dalam gambar rajah E dan gambar rajah B. Okay. So, gambar rajah E adalah untuk menentukan imej maya, manakala gambar rajah B adalah untuk menentukan imej sahih. Ingat bila ada cermin SATA ini maknanya untuk membuktikan imej maya. Bila ada skrin sahaja tanpa cermin SATA, ini adalah untuk imej sahih ataupun imej nyata. Baik, sekarang kita akan terus pergi kepada pemerhatian. Okey, kita terus pergi kepada pemerhatian. Kita ada objek di sini. Okey, kita ada objek. Kita ada dua objek, cermin SATA dan kanta cembung. Okey, cermin SATA dan kanta cembung. Kalau kita ada cermin SATA, okey, cermin SATA pembentukan imej pada skrin tiada. Okey, tiada ataupun tidak. Okey, jadi imej pada cermin SATA tidak akan terbentuk pada skrin. Okey, jadi bila tidak terbentuk pada skrin, jenis imej yang terbentuk ialah imej maya. Okey, sebab apa? Sebab bila kita ada cermin SATA, imej akan terbentuk di belakang cermin. Okey, jadi awak akan dapat lihat diri awak di dalam cermin itu, maknanya imej awak terbentuk di belakang cermin, maknanya imej itu ialah imej maya. Okey, manakala kanta cembung pula, bila awak menggunakan kanta cembung, imej akan terbentuk di atas skrin. Ya, okey. Jadi pembentukan imej pada skrin ya. Jadi bila ada imej terbentuk pada skrin, maknanya jenis imej yang terbentuk ialah imej sahih. Okey. So jangan risau, kita buat eksperimen dan awak akan dapat lihat dengan jelas semua ni. Baik, perbincangan. Nyatakan definisi secara operasi bagi imej sahih dan imej maya. Baik, apa maksud imej sahih ataupun apa definisi secara operasi bagi imej sahih? Imej sahih. Imej sahih ialah imej yang dapat terbentuk pada skrin. Okey, imej maya pula apa? Imej maya ialah imej yang tidak terbentuk pada skrin. Baik, apa kesimpulannya? Imej sahih ialah imej yang dapat terbentuk pada skrin, manakala imej maya ialah imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin. Baik, tolong semak jawapan awak. Jika betul tik, jika salah tolong buat pembetulan. Mesti buat pembetulan. Baik, sekarang kita berpindah ke muka surat 109 buku SPS. Okay, eksperimen 8.2, ciri-ciri imej pada pelbagai cermin. Okey, jadi macam yang kita dah belajar dalam video sebelum ini, cermin ada 3. Okey, kita ada cermin SATA. Okey, kita ada cermin SATA, kita ada cermin cekung dan kita ada cermin cembung. Baik, tujuan
mengkaji ciri-ciri imej suatu objek dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung. Jadi bahan dan radas yang diperlukan ialah cermin satah, cermin cekung, cermin cembung, lilin dan kertas graf. Okay, ini kertas graf. Baik, tujuan kertas graf ni adalah untuk kita melihat jarak imej, ya, jarak imej dan jarak objek. Okey, kita nak tengok betul ke jarak objek sama dengan jarak imej. Okey, itu tujuan kita ada kertas graf, Baik, kita akan yang ini saya tak akan baca, kita akan terus pergi kepada perbincangan, ya. Baik. Sekarang kita tengok dulu kepada kotak jadual ini, okey. Kotak jadual ini menunjukkan pemerhatian yang awak sepatutnya dapat. Okay? Jadi bila awak susun radas seperti dalam slide yang sebelum ini tadi, sepatutnya bila awak susun, awak akan tukar cermin sahaja. Okay? Yang lain awak tak akan ubah. Kedudukan kertas graf awak tak ubah. Kedudukan lilin pun kita tak ubah. Apa yang kita buat ialah kita akan ubah cermin. Okay? Jadi mula-mula susun radas, awak gunakan cermin satah. Okay, dan awak perhatikan ciri-ciri imej yang terhasil. Kemudian awak gantikan cermin satah dengan cermin cekung. Sama juga awak perhatikan ciri-ciri imej yang terhasil. Dan yang terakhir sekali awak gantikan cermin itu dengan cermin cembung pula. Dan perhatikan ciri-ciri imej yang terhasil. Baik, kita tengok cermin satah dahulu. Jenis imej yang terhasil ialah maya. Okay, jadi imej akan terbentuk di belakang skrin. Okay, jadi imej adalah maya. Tegak ataupun songsang, jawapannya ialah tegak. Saiz imej adalah sama dengan saiz objek. Okay. Cermin cekung. Jenis imej juga ialah maya, maknanya terbentuk di belakang skrin. Imej tegak ataupun songsang, imej adalah tegak. Okay. Saiz imej adalah membesar. Okey, untuk cermin cekung, kalau awak ingat lagi dalam video sebelum ni, kita kena perhatikan kedudukan lilin sama ada dekat ataupun jauh. Itu sebabnya kita dapat result yang begini. Okey. Baik, cermin cembung, jenis imej adalah maya. Tegak ataupun songsang, cembung adalah tegak imejnya. Okey. Dan saiz imej adalah mengecil. Okey, mengecil. Jadinya, sekarang ini, imej untuk ketiga-tiga cermin adalah maya, maknanya ketiga-tiganya terbentuk di belakang cermin. Ketiga-tiga imej adalah tegak, maknanya dia tak terbalik. Okay. Dan ketiga-tiga imej, dia ada perbezaan dari segi saiz imej. Okay. Saiz imej sahaja yang berbeza. Cermin satah sama, cermin cekung membesar, cermin cembung mengecil. Baik, jarak imej dari cermin satah. Yang ini sebenarnya ini adalah result bila kita buat eksperimen. Okay? So yang ini tak perlu tulis dalam jawapan awak. Okay? Saya nak tengoklah berapa orang yang tulis 4 ni. Okay, saya nak awak jangan tulis. Okay, saya kata jangan tulis. Saya nak tengok berapa orang yang tulis. Siapa yang dengar arahan saya, dia tahulah tak perlu tulis. Okay, siapa yang tulis, saya tahulah. Dia hanya menyalin. Okay? Jadi jarak imej dari cermin satah, yang ini tak payah tulis. Okey, yang ini kita akan tulis bila kita buat eksperimen nanti. Perbincangan. Nama jenis cermin yang digunakan untuk yang pertama, menghasilkan imej yang sama saiz dengan objek. Okey, jadi bila nak imej sama saiz dengan objek, kita gunakan cermin satah. Okey, untuk membesarkan imej, ini membesarkan imej, jadi cerminnya ialah cermin cekung. Untuk mengecilkan imej, kalau kita nak kecilkan imej, kita gunakan cermin cembung. Okey? Baik, kesimpulan. Cermin yang berlainan menghasilkan ciri-ciri imej yang berbeza. Baik, sekarang kita berpindah ke muka surat 110. Kita nak lihat bagaimanakah penggunaan cermin diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi setiap cermin mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi kita boleh aplikasikan dalam dalam aktiviti yang berbeza. Okey? Kenal pasti jenis cermin yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey? Jadi jawapan ada 3 sahaja sebab kita ada 3 jenis cermin, ya. Sama ada awak tulis cermin satah, ataupun awak tulis cermin cekung, ataupun awak tulis cermin cembung. Okey, maknanya awak guna ketiga-tiga cermin ini setiap hari dalam kehidupan. Baik.
gambar yang pertama. Okay. Ini digunakan di makmal ya. Ini simbol A, ini menunjukkan ini adalah sejenis emitter. Okay. Ini adalah emitter nama radas ni. Baik, membolehkan bacaan tepat diambil dan mengelak ralat. Okay. Jadi kalau kita nak bacaan tepat dan kita nak elakkan ralat, jenis cermin yang digunakan ialah cermin SATA. Okay. Baik, untuk gambar B, ini gambar cermin ya, cermin yang digunakan di tepi kereta ya, kita panggil dia sebagai side mirror. Okay, side mirror ni kita gunakan untuk melihat di belakang ya, ke belakang, apa yang berada di belakang kereta kita. Okay, cermin sisi dan cermin pandang belakang. Cermin sisi, okay, ini sisi. Cermin pandang belakang ni yang kat dalam kereta tu. Okay, yang kita lihat daripada dalam kereta. Okay, di tengah-tengah kereta tu. Okay. Digunakan cermin sisi dan cermin pandang belakang pada kereta. Okay. Jadi kita nak pandang ke belakang, kita gunakan cermin apa? Kita gunakan cermin cembung. Okay. So ini dapat memberikan view yang lebih besar, okay, pemandangan yang lebih besar. Kita akan dapat lihat di belakang. Okay. Baik, cermin pergigian membesarkan bahagian gigi. Bila kita nak besarkan image, okay, bila kita nak besarkan image, kita gunakan cermin cekung. Okay. Jadi kalau jawapan awak salah, tolong betulkan ya. Saya minta tolong sangat tulis jawapan yang betul. Mesti tulis. Baik, kita sambung lagi. D. Cermin di dalam lampu sulur atau lampu depan kereta menambahkan kecerahan cahaya. Okay. Jadi cermin yang digunakan ialah cermin cekung. Cermin diletakkan di selekoh berbahaya jalan untuk mengelakkan kemalangan. Ini adalah cembung. Cermin dinding menyebabkan ruang bilik kelihatan lebih luas. Itu adalah cermin SATA. Cermin di setiap sudut pasaraya untuk mengelakkan kecurian. Ini cermin cembung. Cermin solid menampakkan imej muka yang lebih besar. Bila kata lebih besar sahaja mestilah cermin cekung. Cermin pada dinding studio tarian, ini adalah cermin SATA. Okay, tolong betulkan jawapan awak jika salah. Baik, kita sambung lagi. Muka surat 111. Mereka bentuk alat optik. Okay. Jadi alat optik adalah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan. Ya. Baik, apakah tujuan eksperimen? Mereka bentuk periskop yang ringkas. Okay, periskop itu apa? Periskop ini alat yang digunakan oleh kapal selam. Okay? Jadi orang dalam kapal selam, dia nak melihat apa yang berada di permukaan air ataupun apa yang berada di daratan. Jadi mereka menggunakan periskop. Baik, bahan dan radas. 2 kotak susu atau kotak jus kosong 1 liter. Okay, so kita kotak. 2 keping cermin SATA. Ini penting ya, mesti gunakan cermin SATA. Jangan gunakan cermin cembung ataupun cekung. Pisau kecil untuk memotong, pita pelekat dan pen. Baik, macam mana cara nak buat? Okay, awak boleh cuba di rumah. Yang pertama, potong 2 kotak kosong susu seperti yang ditunjukkan dalam rajah A. Okay, jadi 2 kotak ini kita potong bahagian atas ni. Okay, kita perlukan 2 kotak yang sama saiz ya. Sama jenis. Potong sisi 2 kotak itu dan masukkan cermin SATA masing-masing. Tetapkan kedudukan cermin dengan pita selofan pada sudut 45 darjah dengan sisi kotak. Okay, jadi awak kena buat pemotongan di sini. Okay, di kedua-dua kotak buat pemotongan. Jadi pastikan sudutnya adalah 45 darjah. Jadi awak kena ukur dahulu ya. Ukur dengan protektor dahulu, barulah awak buat pemotongan. Okay, awak ukur sudut 45 darjah, buat garisan dan potong. Okay, selepas potong, awak ambil cermin SATA ni. Awak masukkan ke dalam ruangan lubang yang telah awak buat. Okay. Jadi kita akan ada dua Satu di atas sini, satu di bawah sini. Okay. Jadi 2 cermin dimasukkan pada sudut 45 darjah. Okay. Seterusnya, sambungkan bahagian terbuka 2 kotak itu dengan menggunakan pita selofan. Okay. Jadi ini bahagian terbuka, kita sambungkan dengan pita selofan. Okay. Ataupun selofan tape. Okay. Bila awak dah siap begini, maka awak sudah pun menyiapkan satu periskop. Okay? Jangan lupa tebuk lubang di sini. Lubang di satu bahagian sini dan bahagian atas ni juga. Ada 2 lubang lah perlu dibuat. Kalau tak ada lubang macam mana awak nak melihat. Okay? So ada 2 lubang pula.
Baik, kita sambung dengan perbincangan. Soalan yang pertama, nyatakan aplikasi prinsip cahaya dalam periskop. Okay, jadi prinsip cahaya yang digunakan dalam periskop ialah pantulan cahaya. Okay. Nombor 2, tandakan kegunaan periskop. Yang pertama, untuk melihat objek di sebalik tembok, betul. Okay. Katakan awak berada di belakang dinding, awak nak tengok apa yang berada di belakang dinding yang satu lagi. Okay, jadi kita gunakan periskop untuk melihat. Untuk melihat objek yang jauh, salah, ini kita gunakan teropong, binocular. Untuk melihat objek di permukaan laut dari kapal selam, ya, betul. Okay, jadi jawapannya adalah yang pertama dan yang ke. Baik, nombor 3, lukiskan rajah sinar bagi cahaya dari objek yang memasuki mata pemerhati dalam rajah di sebelah. Okey, ini mata pemerhati. Ini adalah penghalang ataupun tembok ataupun dinding. Yang ini adalah periskop. Okey, macam mana awak tahu dia periskop? Sebab ada dua cermin pada sudut 45 darjah. Jadi satu cermin di bawah, satu cermin di atas. Jadi soalan minta awak lukiskan rajah sinar. Jadi rajah sinar ini cahaya akan masuk daripada atas ini. Okay, jadi gunakan pembaris ya. Mesti gunakan pembaris dan pensel untuk melukis. Okay. Jadi awak lukis garis lurus mesti guna pembaris. Okay, lukis pembaris dengan pembaris satu garis lurus di sini. Kemudian sampai ke cermin. Cermin tu akan pantulkan cahaya ke cermin yang kedua. Dan kemudian cermin kedua akan pantulkan cahaya ke mati. Jadi jangan lupa lukis anak panah. Okey. Jadi kita ada 3 garisan, kita lukislah 3 anak panah. Menunjukkan arah pergerakan cahaya itu. Baik, kesimpulan, periskop mengaplikasikan prinsip pantulan cahaya. Okey. Jadi jika jawapan awak salah, tolong betulkan. Baik, muka surat yang terakhir, muka surat 112, kita nak bincangkan sifat-sifat cahaya. Baik, soalan yang pertama, anda boleh melakukan aktiviti-aktiviti di bawah untuk mengukuhkan kefahaman. Jadi awak boleh buat sendiri di rumah. Okey? Baik, nombor 1. Apabila lubang-lubang pada rajah di bawah berada dalam satu garis lurus, nyalaan mentol dapat dilihat. Apakah yang dapat diperhatikan apabila cardboard B dianjakkan? Terangkan mengapa. Baik, ini adalah gambar 3 cardboard A, B dan C. Dan ketiga-tiga cardboard ni ada lubang di tengah-tengah. Okey, dan kemudian kita susun ketiga cardboard ini dan pastikan ketiga-tiga lubang ini adalah sebaris. Okey. Jadinya bila ketiga-tiga lubang ini segaris ataupun selari, cahaya daripada lampu ini, daripada mentol ini boleh menembusi lubang ini dan pergi ke mata pemerhati. Okey, ada satu sifat cahaya iaitu cahaya bergerak lurus. Okey, jadi cahaya bergerak lurus. Jadi bila cahaya bergerak lurus, maknanya cahaya akan bergerak menerusi ketiga-tiga lubang yang berada dalam keadaan selari ataupun lurus. Baik, soalan bertanya, apa yang akan berlaku apabila cardboard B dianjakkan? Dianjakkan maknanya kita ubahkan kedudukan dia. Okey, jadi bila kita ubahkan kedudukannya, lubangnya dia tak selari dah tiga-tiga. Okey, jadi A dengan C, okey, cardboard A dengan cardboard C, lubang dia selari. Tapi cardboard B, lubang dia dah kita tarikkan ke tepi. Okey, kita tarikkan ke tepi. Okey, jadi bila tarik ke tepi, maknanya lubang dia dah tak selari dengan laluan ni. Okay, jadi sekarang ni apa yang akan berlaku? Bolehkah kita melihat cahaya lagi daripada mentol ini? Itu soalannya. Okay, sekarang ini satu benda yang awak kena ingat iaitu cahaya bergerak lurus. Okay, cahaya bergerak lurus. Jadinya kalau kedudukan D tidak selari, maknanya lubang sudah lagi tidak lurus, maknanya cahaya akan dihalang. Okay, cahaya tidak dapat lalu. Baik, apa pemerhatian? Nyalaan mentol tidak dapat dilihat. Okey, sebab cahaya ni lubang C sampai ke lubang B dia akan terhalang. Okey, sebab cahaya tidak dapat melalui objek yang legap. Cahaya bergerak mengikut garis lurus. Itulah dia. Okey. Baik, tengok soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan suatu keadaan pada dinding
apabila sinar cahaya dihalang oleh objek legap. Okey, macam saya dah sebut sebelum ni, objek legap maksudnya adalah objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Okey? Jadi apa objek legap di sini? Tangan. Okey, tangan kita adalah objek legap. Okey, dalam suatu bilik gelap. Okey, jadi kat sini kita sumber cahaya. Dan kemudian ini adalah tangan kita. Kemudian apabila cahaya melalui tangan kita iaitu objek legap, cahaya tidak dapat lalu ya, tidak dapat menembusi tangan kita. Jadi terhasillah bayang-bayang seperti ini. Okey. Jadi apakah yang dapat diperhatikan pada dinding? Terangkan mengapa. Okey. Jadi bila cahaya dihalang oleh objek legap iaitu tangan kita, terbentuklah bayang-bayang di atas dinding. Kenapa terbentuk bayang-bayang? Okey. Jadi jawapannya, apa yang terbentuk? Jawapannya ialah bayang-bayang. Bayang-bayang terbentuk, objek legap tidak. Okay, objek legap tidak membenarkan cahaya melaluinya. Hal ini demikian kerana cahaya bergerak mengikut garis lurus. Okey, jadi cahaya bergerak mengikut garis lurus. Bila terhalang sahaja, maknanya dia tak dapat lagi lalu. Okey, maka terhasillah bayang-bayang. Baik, soalan terakhir, soalan nombor 3. Berikan sebab kepada fenomena alam di bawah tentang sifat-sifat cahaya. Kita tengok gambar yang pertama. Okey, so kita boleh nampak kat luar ni ada kilat. Okey, kilat. Baik, pernyataannya. Kilat kelihatan sebelum bunyi gurung. Okey, maknanya awak nampak kilat dahulu. Cahaya kilat tu awak nampak dulu. Lepas awak nampak cahaya kilat, barulah awak dengar bunyi gurung kemudian. Okey, kenapa kilat datang dulu? Selepas itu barulah bunyinya sampai. Okay, apa sebabnya? Cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Okey. Itu sebabnya kita nampak kilat dahulu barulah bunyi gurung sampai. Okey, cahaya bergerak lebih laju daripada bunyi. Okay, soalan B. Pembentukan pelangi. Okey, apa kaitan pembentukan pelangi dengan cahaya? Okey, sebabnya pelangi terbentuk apabila cahaya matahari merambat melalui titisan air hujan di udara. Okey, jadi bila ada cahaya matahari yang melalui titisan air hujan, maka terbentuklah pelangi. Okey, kalau ada air hujan tapi tak ada cahaya matahari, tak akan terbentuk pelangi. Baik, itu sahaja yang kita nak bincangkan. Pastikan awak buat pembetulan. Saya dah kata, mesti buat pembetulan. Okey, ambil gambar semula dan hantar kepada saya untuk saya lihat pembetulan awak dan sebagai evidence untuk PBD. Baik, itu sahaja. Terima kasih semua anak-anak. Kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.